Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malamnya penuh barakah ni Allah izinkan kita untuk bertemu lagi, bersiaran pada malam ini untuk meneruskan pengajian kita. Insya-Allah pengajian hikmah dalam kehidupan, dan kita nak sambung perbincangan yang semalam yang saya dah buat, ini tentang bagaimana kita nak memahami tentang depression, tertekan ataupun dipanggil apa? Satu keadaan yang di luar pemikiran sebenarnya. Di luar pemikiran. Benda yang berlaku tanpa sedar. Dan kita nak kaitkan juga dengan perbahasan usaha dan masa. Dan masih juga dalam perbahasan masa, iaitu bermulanya keadaan itu kerana kita sebenarnya kita gagal untuk memahami tentang masa, satu. Keduanya tentang usaha. Bila kita gagal memahami dua perkara ini, maka berlakulah kepincangan di dalam menguruskan kehidupan yang ada. Baik, sebelum kita meneruskan pengajian kita pada malam ini, insya-Allah seperti biasa, kita lazimi amalan membaca surah Al-Hadid ini. Tuan-tuan, sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, niatkan untuk kita membaca surah Al-Hadid ini sepenuh hati, insya-Allah. Al-Quran ini syifa. Syifa ini penawar bagi segala penyakit sebenarnya. Syifa terutamanya penyakit yang ada dalam hati. Kita tak mau ada penyakit hati. Kita tak mau, tapi kadang-kadang kita tak sedar penyakit tu menyinggah masuk tanpa sedar. Jadi mudah-mudahan dengan barakah kita membaca Al-Quran, terutama dalam surah-surah tertentu seperti surah Al-Hadid ini, yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Yang ini, yang mana dalam surah Al-Hadid ni ayat nombor 3 itu, Nabi kata fadilatnya ibarat baca 1000 ayat. 1000 ayat, banyak tu. Dan dengan sifat surah Al-Hadid itu sendiri yang bermaksud besi. Jadi kita nak kekuatan. Allah berikan kuat pada besi. Besi itu asalnya leburan dan Allah jadikan dia satu mampatan hingga jadi kuat. Bermaksud besi tu tak kuat, tapi Allah kuatkan. Jadi kita nak begitu juga dalam hidup kita. Kita ni sifat kita lemah. Jadi kita nak Allah kuatkan kita berhadapan dengan situasi yang mendatang. Ya, InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita lazimi amalan ini, Allah kuatkan kita insyaAllah. Ya. Baik yang dah bersiaran, yang menonton dengan saya pada malam ni, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Dan boleh bersiap sedia dengan Quran masing-masing. Dan yang baik tafsir-tafsir lah, yang mushafnya insya-Allah.
Dan kita niatkan juga pahalanya mengalir, ada hajat pada sahabat kita ni, jemaah. Kita niatkanlah barakah bacaan kita malam ni untuk mak mertua kepada salah seorang sahabat kita ni, jemaah kita ni tengah tenat katanya di ward. Dan kita doakan juga kepada semua yang menonton dan yang mengikuti pengajian kita secara langsung atau tidak. Sekiranya Allah berikan, kita mohonlah Allah berikan syafaat pertolongan, syafaat daripada Al-Quran ini sendiri agar memudahkan seluruh segala apa isu dan hajat yang berlaku. Sebab barakah majlis ilmu ni besar, tuan-tuan. Kalau kita ada masalah, sebenarnya kita duduk dalam majlis ilmu. Tapi bukan datang sebab ada masalah. Kita sebab apa ada masalah duduk majlis ilmu? Sebab kita nak mengenal Allah. Bila nak mengenal Allah, seluruh masalah kita tu dihilangkan. Tapi bukanlah sekali, sebab tu kena istiqomah. Bukanlah sekali terus jadi. Tapi kita harap kalau Allah nak bagi jadi pun tak ada masalah. Kun fayakun. Tapi sudah pasti kena tunjukkan kesungguhan. Dan dalam pada itulah adanya mujahadah. Jadi tak apalah, kita sama-sama niatkan semuanya. Semuanya yang menonton malam ni dan yang mendengar ataupun yang tak membaca tapi mendengar pun dapat fadilan, insya-Allah. Khair. Mari kita sama-sama mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم
Wallahu ghafurur rahim. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan dengan bacaan suci ayat Quran surah Al-Hadid tadi, Allah berikan kita fadilatnya, barakahnya, dan diberikan kita kekuatan untuk istiqamah meneruskan amalan ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada fadilat dia, ada barakahnya tuan-tuan ya. Baik, alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, menyambung perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni. InsyaAllah khair. Kita akan meneruskan perbincangan dalam bab hikmah dalam kehidupan ini ya. Hikmah, disebut hikmah dalam kehidupan, kita nak melihat kehidupan dengan kebijaksanaan. Melihat kehidupan dengan kebijaksanaan. Sebab apa kebijaksanaan? Apakah ukuran kebijaksanaan itu? Ukuran kebijaksanaan itu adalah dengan kita menukar. Disebut tentang hikmah. Malam ni kita formal dan saya akan susun kembali perbincangan kita yang semalam juga. Dan kita sambung perbincangan kita hari ini. Hikmah dalam kehidupan. Kalau kita rujuk hikmah ni, hikmah disebut tentang hikmah, rujuk dalam surah Al-Baqarah 269. Ya, Al-Baqarah 269. Ya. Yu'til hikmata man yasha'. Allah berikan hikmah, kebijaksanaan. Yu'til hikmata man yasha'. Hikmah, kebijaksanaan. Hikmah maksudnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan kepada sesiapa yang dikehendaki. Kepada yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Okay, baik. Kita sinonim bila sebut bijak, kita duk nampak begini. Bila sebut saja bijak, kita nampak sijil. Bijak, kita nampak sijil. Nampak dia panggil apa? Keputusan. Universiti lah, pengajian, pendidikan. Pendidikan yang mana merujuk pada sijil baliklah. Mana pendidikan ni mengeluarkan sijil. Khair. Baik, itu satu sudut pandang kebijaksanaan. Tapi sebenarnya kalau kita nak align balik ataupun kita nak menilai pada perbahasan yang benar. Okay. Apakah maksud kebijaksanaan itu sebenarnya? Bila maksud kebijaksanaan yang sebenar itu adalah kata Nabi SAW, Al-Qayyis, mandana nafsah. Al-Qayyis, orang yang bijak itu adalah mandana nafsah, yang mempersiapkan dirinya, amila ba'dal maut. Yakni orang yang persiapkan diri untuk amalan selepas ba'dal maut, mati. Nah, inilah tak ada orang bijak. Bermaksud persiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Persiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Apa dia? Akhirat. Akhirat. Baik. Cuma bila sebut tentang akhirat, ada satu mentaliti lain pula. Sebut akhirat saja, mentalitinya orang agama. Kaitkan orang agama ni, saya bukan orang agama, kita ni kena updated lah sikit, up to date lah. Agama lah. Dia satu mentaliti yang
yang jumud mengatakan agama ni di sekolah atau di jabatan-jabatan agama atau diletakkan pada individu-individu yang hasil ataupun yang datang daripada sekolah agama atau jabatan agama lah. Dia tidak nampak agama itu adalah kehidupan. Dia tak nampak. Agama itu dia tak nampak. Lalu susahlah mereka ini untuk meletakkan kehidupan yang mereka persiapkan itu untuk akhirat. Sebab disebut akhirat orang agama. Jadi bagi dia akhirat tu nanti cerita. Dia lagi tu nampak akhirat lagi dekat mana? Dekat sejadah. Kat sejadah dia ataupun akhirat dia nampak dekat perbuatan, amalan yang saya namakan amalan spiritual, amalan kerohanian. Tu dia nampak agama kat situ lah. Amalan kerohanian dia katanya. Tapi tak jadi pun kerohanian dia pun. Sebab itu ada orang bila dikaitkan dan agama ni dikaitkan juga tentang iman. Betul lah tu. Orang semua tahu iman. Ini orang kuat agama ni. Mana kuat iman lah. Tapi dia duk faham agama, iman, amalan. Dia tak nampak. Dia tak nampak secara keseluruhan. Lalu masih lagi dia melihatkan agama itu berkaitan dengan iman dan berkaitan dengan amalan yang terhad. Dia sempitkan iman itu pada amalan yang terhad. Dia dah betul lah. Dia tahu akhirat dia agama maksudnya iman, agama pergi pada iman dia pergi pada amalan, tapi amalan dia terhad. Sebab itu ada orang, dia tak nak kaitkan tentang dunia dengan agama. Dia tak nak kaitkan sebab dia ingat agama ni ibarat tak ada dunia. Tak ada. Dia katanya agama ni solat dia. Dia sebut agama ni solat je. Dia baca apa? Baca surah Al-Quran je. Al-Quran je kata. Apa dia agama ni? Agama ni habislah ustaz, dah tak boleh buat apa-apa lah. Keras kat situ lah katanya. Mulalah nak kata agama dia. Dia nampak tudung labuh katanya. Tudung labuh ni, ni agama dia saya. Dia nampak kat sini. Sebab tu, dia sebut dunia agama, dia ada satu boundary yang besar. Malah mereka melihat dunia ini tidak boleh diuruskan dengan cara agama. Tu hati-hati. Sehinggalah, ini sebenarnya saya nak, bila ada tulis ni, bolehlah saya buat satu kupasan secara tersusun begini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita. Maka mereka melihat sebab agama ni, pemikiran sempit sesetengah pihak. Melihat agama itu pada kedudukan amalan-amalan yang tertentu. Pada amalan tertentu je. Pada pakaian tertentu agama. Selain pada itu bukan. Bermaksud dia boleh bebas. Buka tudung ataupun tak keserban ataupun tak payah tudung labuh. Itu aku bebas nak buat apa. Sedangkan agama itu membawa kepada hidup bertuhan. Agama hidup beriman. Agama itu sepatutnya agama itu sama dengan kehidupan. Bertuhan. Sebut Tuhan apa? Bertuhankan yang Maha Esa. Inilah agama. Habis tak ada agama yang tak bertuhan yang Esa, maka itu bukan agama yang benar. Agama, bila sebut agama, ad-din, itu kehidupan. Dalam ni dah ada cerita kehidupan. Dalam tu dah ada cerita kehidupan. Kehidupan ni dah ada. Inilah takrif. Kehidupan bertuhan kan yang Maha Esa. Bermaksud, disebut agama kita boleh buat sama dengan beriman lah. Bila beriman, sebab dia rukun iman kan, maka dia akan jadilah dia orang yang Islam, orang Islam sejahtera. Cuma tidak sepatutnya kita Islam tapi tidak beriman. Tidak sepatutnya berlaku begitu. Sebab nak
orang jadi orang Islam, patutnya dia kena beriman dululah. Sebab mulanya dengan kalimah syahadah kan. Dia bukannya lapas sebutan, dia mesti bermula dengan menerima dengan iman. Ni hati. Hati ini, Islam ni bicara soal lisan dan perbuatan. Okey. Beriman hati. Okey, jadi maknanya ada setengah pihak yang mengaku beriman, sedangkan dia tidak terima dengan hati dia hidup bertuhan kan Allah. Tapi dia mengaku beriman. Sebab apa? Dia menyangkakan dirinya itu beriman dengan perbuatan-perbuatan Islam dia tu. Sebab tu jangan terkejut macam semalam tuan-tuan. Macam saya ambil balik cerita tentang depression itu. Saya ambil balik cerita tentang depression. Bila saya tengok di sini, secara literal, secara menyeluruhnya, dia menyatakan yang menyedihkan, ini saya baca. Ini dah ada ni saya baca. Yang menyedihkan masih ramai dengan stigma mereka bahawa depresi ini berkait secara langsung dengan kadar keimanan atau kekuatan mental seseorang. Walaupun tidak dinafikan, salah satu faktor penyumbang dan membantu kesembuhan setengah pesakit mungkin adalah dari sudut. Dia mengatakan, tetapi itu tidaklah faktor yang boleh dipukul rata oleh semua yang mengalami depression. Bermaksud, dia tak nak kaitkan dengan agama. Dan dia menyatakan bahawa dia tak tahu bidang agama tapi dia kupas tentang agama. Faham tak tuan? Cuba itu maksud saya. Dia tak tahu pun apa itu agama sepenuhnya. Tapi dia beria-ia mengatakan, jangan kait dengan agama lah. Aku dah cukup beragama dah ni. Aku dah cukup beragama ni, katanya. Sebab apa? Dia kata, jemputlah habiskan baca cerita saya ini supaya anda tahu dengan lebih baik tentang depresi dan bagaimana untuk membantu. Paling penting supaya anda tidak lagi mengaitkan pesakit kemurungan dengan rendahnya tingkat ketaatan mereka dalam beragama. Bermaksud, dia mengatakan, aku orang yang taat, aku orang kuat solat, aku kuat zikir dan memang akan kena depression. Dia buat, adakah semudah itu dengan conclusion agama? Maksudnya, ada satu dia panggil kekeliruan. Pertama, kekeliruan agama. Kedua, kekeliruan kehidupan dia. Dia pun tak tahu duduk kat mana depression itu. Dan yang lebih bahaya, kekeliruan yang paling bahaya adalah mengajar orang untuk tidak depression di saat dia mengalami depression. Macam mana tu tuan-tuan? Ini tak boleh ni sepatutnya. Berdakwah boleh, mengajar orang jadi baik boleh, bukan tak boleh nasihat. Ini kenapa beza menasihat orang tak tunggu perlu jadi baik. Siapa-siapa boleh nasihat, tak ada masalah. Tapi bila bila nak jadi pengajar, you nak duduk depan, you nak bawa cerita, you nak bagi satu benda yang menjadi pegangan, sepatutnya bukan dengan bermula dengan kesilapan. Tidak boleh. Sebab tu Allah letakkan yang duduk di depan front line itu maksum. Apa maksum? Tak ada dosa. Buat silap sekali, itu pun bukan kesilapan, tapi pengajaran untuk kita. Faham? Jadi maknanya, tidak bolehlah kita nak mengajar, menasihat orang, malah memberi satu pendapat tentang agama, sedangkan anda belum faham agama. Bagaimana anda beria-ia mengatakan ini bukan kaitan dengan agama? Malah saya minta, mana-mana mungkin agamawan, mungkin para asatizah yang menonton malam ni, pun jangan sesekali mengatakan, oh ini tak ada kaitan dengan agama. Kita patut lebih faham, patut kita kena cari jalan bagaimana nak terangkan peranan fungsi agama sepatutnya. Bukan kita berundur diri daripada mengambil, sebab yang kena tu orang agama, orang Islam, orang beriman. Lainlah kalau dia tu tidak ada syahadah, tak apalah, lantak dia lah kan. Tidak boleh.
Sebab tu kena ada contoh-contoh yang sempurna. Mengajar kesempurnaan. Sebab tu kita ikut kaedah soft, kaedah Nabi. Nabi perfect. Siapa ikut kaedah Nabi, dia pun akan jadi perfect, tuan-tuan. Bukan kerana dia perfect, tapi kerana Nabi itu perfect. Jelas? Okey, baik. Maka, tengok. Saya baca lagi. Seboleh-boleh dia tak nak mengakunya dia tu lemah agama, tapi pada masa sana mengaku kuat agama. Saya nak kaitkan bagaimana agama itu sebenarnya kehidupan bertuhankan Yang Maha Esa. Adakah dia beragama yang benar ataupun yang dia berbuat perbuatan agama tapi tidak bertuhankan Yang Maha Esa? Ini satu statement yang berat, ya. Tapi kita tak tuduhlah, kita tak takfiri dia. Kita tak boleh, haram. Jangan sewenang-wenang mensyirikkan orang. Walaupun syirik itu mudah, tapi jangan mudah-mudah syirikkan orang. Itu tak boleh. Cuma, boleh berlaku amalan yang tidak sembah Allah. Tapi dia buat amalan. Itu boleh berlaku. Kita kupas. Tapi kita tak directly letak individu punya judgement. Tak boleh. Cuma saya nak bagi tahu bagaimana beraninya dia atau individu itu ataupun sesiapa saja mengaku bahawa dia kuat beramal tapi masih depression. Ini yang bahaya. Ya, dia akan jadi bila memisahkan jadi secularism lah. Itu memisahkan. Malah ada setengah pihak dia pluralism pula, menyatukan semua sama je. Baik, maka di sini cuba dengar. Dia kata, mari saya bagi contoh. Banyak di sini memberi tip, misalnya amalkan doa seperti Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah. Bagus doa ini, sangat baik. Kenapa saya tahu? Sebab potongan ayat ini termasuk dalam zikir maksurat. Saya baca setiap hari. Nampak? Malah lazimnya saya juga baca Yasin setiap pagi. Hadiah untuk arwah abah, arwah-arwah lainnya. Baca Quran satu juzuk. Baca Quran satu juzuk, mungkin satu hari. Solat duha, baca waqi'ah, baca al-mulk sebelum tidur. Jadi, tengok. Adakah saya kurang iman? Dan kurang amal yang menyebabkan saya depresi dan kemurungan? Dia soal kita. Tuan-tuan, yang patut soal ni bukan dia. Allah. Di sini dah kita baca pening dah. Mengaku, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Malam saya tak boleh baca detail. Ni saya baca satu malam ni. Biar anda malam ni, biar mudah-mudah Allah pilih yang nak dengar lah malam ni. Siapa Allah gerakkan sebab tu. Alhamdulillah. Tadi saya ada baca komen, ada live-live yang terhalang, kena sekat. Saya doa pada Allah Ta'ala. Dengan kudrat iradatnya. Dengan sifatnya maha ada, dia mengadakan live ini. Allah yang mengadakan live ini dengan sifatnya yang maha ada. Lalu Allah juga mengadakan siapa yang Allah pilih untuk ada. Yang tak ada, tak payah. Jangan nak mengada. Itu je lah. Jadi, doalah. Doalah banyak-banyak. Bukannya mudah-mudah. Sebab benda ni bertarung. Ini halus. Perbincangan ni bukan kata halus ni saya bagi tahu. Bendanya fitnah tu halus. Lalu kita kena perhalusi dia. Bendanya halus, tuan-tuan. Dia kena diperhalusi sehalus-halusnya. Kerana Nabi dah kata dalam khutbah wida. Nabi kata apa? Syaitan, iaitu iblis, dah berputus asa dengan perkara yang besar. Boleh rujuk khutbah wida, rujuk, tuan-tuan. Tapi Nabi kata, syaitan atau iblis tidak berputus asa untuk perkara yang kecil. Benda dia kecil ni. Masuk kecil, bukan benda kecil. Tapi dia akan masuk dari lubang yang sehalus-halusnya. Sebagai contoh tadi, adakah saya kurang iman? Adakah saya kurang amal? Soalan saya, bagaimana anda tahu anda ni kuat iman? Soalan saya, bagaimana anda tahu tu anda kuat amal? Nah, kalaulah kata kuat iman itu ukurannya kuat amal. Saya faham benda ni. Dia pergi gini. Orang yang kuat amal tu consider kuat iman lah. Katanya,
Katanya. Dan biasa kita dengar macam tu kan, kuatkan amal, kuatkan amal, kuatkan amal. Dan sepatutnya begitu. Orang yang kuat amal ni sepatutnya dia kuat iman lah sepatutnya. Tetapi memang tak patut. Kuat amal ni tuan-tuan, anda ingat kuat amal ni, amal banyak ke? Kuat amal ni pun anda kena faham apa maksud kuat amal. Kita definisi sekejap tuan-tuan. Ambil masa sikit boleh Kuat amal ni apa? Banyak amal? Tak kata banyak amal, kuat amal. Memang kita kena kuat amal. Kuat amal ni bermaksud bukan amal yang banyak tetapi amal yang konkret. Yang bahasa kita sekarang amal yang padu, padu. Tak kosong ni amalan tu. Walaupun satu. Tapi sekali dia amal, padu tuan-tuan. Allahu Akbar, padu. Itu kuat amal, bukan banyak amal. Bukan macam banjir ataupun buih ketika banjir ataupun buih dipukul ombak. Di saat apabila ombak pukul buih, hilang tanpa jejak. Hilang macam tu, boom, zap, hilang. Ataupun beramal sebab dah terdesak. Bukan dah terdesak. Terdesak lah tu. Bukannya dibangunkan dengan amal hidup tu. Dah terdesak. Dah stres, dah tak tahu nak buat apa, dah tertekan, dah blur-blur, dah cari akuan. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Bukan tak boleh tuduh masalah sekarang puan. Kita tak tuduh dia. Dia klaim diri dia. Itu masalahnya. Dia klaim diri dia kuat amal. Nampak tak? Kita tak kata dia tu lemah iman. Tak kata pun dia lemah iman. Kita tak kata pun. Kita bagi tahu di mana punca depression. Kenapa boleh kena depression? Memanglah anda boleh cari jalan dengan jalan doktor. Pergilah cari. Tapi kalaulah J.K. Rowling pun dah cakap, it's hard, difficult to describe depression. Sebab apa? Dia describe sebab, tapi alasan dia yang tak melalui tak boleh nak describe. Yang melalui pun tak boleh describe. Anda kata tak melalui susah describe. Maksud anda kena lalui. Okey, dah lalui pun susah nak describe. So, apa beza dia lalui dengan tak lalui? Patutnya bila dah lalui, anda akan kata it's very easy to describe, man. It's very easy. The depression is very easy. For me, they come from 1, 2, 3, 4. Ni dah lalui pun, it's very difficult to describe because deeper than sadness. Lepas tu dia kata apa? Jadi yang tak lalui tak boleh cakap. Sebab susah nak explain. Dah kamu dah lalui tu apa susah nak explain juga? Kalau macam tu termasuk golongan macam mana Ustaz? Dah, dia gini. Kita bukan nak golongkan mereka. Kena faham yang mengaji ni. Jangan pula nak ngaji ni ketungan orang mana. Saya tak nak letakkan sesiapa dalam kategori mana-mana. Kena faham tu. Malah sifat itu boleh ada pada kita. Dia panggil apa? Pengakuan. Itu semua boleh ada. Sifat sombong. Jangan main-main. Sifat pengakuan itu boleh ada pada siapa-siapa saja. Soalannya sini, saya explain bagi panjang balik. Sebenarnya cerita pendeknya adalah buang keakuan. Itu je. Ini saya rungkai balik biasa. Memang kena begitu, kena rungkai balik satu-satu. Apa hukum bila terdesak tak nak beramal langsung? Memang senaklah dia. Terdesak. Apa hukum terdesak tak nak beramal? Memang cari pasal lah. Hukum apa lagi? Memang nak kena hukum lah. Apa hukum terdesak tak nak beramal langsung? Bermaksud memang nak kena hukum lah. Janganlah begitu. Dah terdesak langsung tak nak buat. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah SWT. Jadi kuat amal bukannya banyak. Kuat amal itu padu. Padu tu kerana imannya kuat. Iman kuat bukan kerana kuat amal. Iman kuat kerana kuat keyakinan. Ni kuat hati dia. Tapi sekarang dia tak boleh kuat hati sebab dia dah berada pada masalah hati. Apa masalah hati? Masalah keakuan. Penyakit hati tuan. Contoh, keakuan. Apa yang dia katakan? Kerana di sini,
Kalau kita baca balik, cerita dia adalah banyak meletakkan perjalanan aku. Tuan-tuan, penyakit hati ni, kalau lah kata amalan kuat, saya nak bagi tahu, iblis, amalan dia kuat. Bukan kata kuat, memang asal kuat. Kuat amal. Memang masa tu tak ada apa-apa lagi isu. Bukan kata kuat, banyak. Bukan kata banyak, lama. Tetapi hati iblis. Ustaz, iblis ada hati ke? Ada. Dia jin. Iblis ni jin. Bila kata jin, unsur dalam sama macam kita. Ada hati, ada nafsu, ada akal. Bentuk zahir tak sama sebab dia daripada api. Iblis atau jin. Tapi, kat mana penyakit yang menyebabkan amalan ini? Kat mana iblis jadi depression? Tahu tak tuan-tuan, iblis depression? Apa maksud depression? Tertekan. Sebab apa? Begini. Kalau kita kait dengan perbahasan kita, tajuk kita, sepanjang dia beramal, tujuan dia beramal, terbongkar di saat Allah berikan satu lagi tugasan, tanggungjawab. Ini tanggungjawab. Banyak-banyak amal yang dia buat tu, Allah uji dengan satu tanggungjawab. Nak tengok, betul ke dia beramal? Tanggungjawab ini Allah berikan dalam konteks berbeza dengan amalan seperti biasa. So, contoh tanggungjawab ni, yang katalah solat. Kita buat tanggungjawab solat. Tu tanggungjawab kita tu. Okey, kita dah buat, saya dah selesaikan tanggungjawab. Okey, tiba-tiba satu lagi tanggungjawab, dipanggil tanggungjawab berbuat baik. Berkhidmatlah, berkhidmat. Ini tanggungjawab juga. Berkhidmat pula luar waktu solat. Dah solat dah, berkhidmat dengan siapa? Katalah seorang lelaki atau suami dengan mak ayah. Seorang isteri dengan suami. Okey. Baik. Dia solat. Okey. Saya nak kaitkan dengan depression ni. Tengok tuan-tuan. Tiba-tiba, dia mengatakan, cukuplah solat je. Aku dah cukup solat dah. Aku solat banyak. Aku buat 1000 rakaat. Tanggungjawab. Aku dah buat semua tanggungjawab. Tiba-tiba dia kata, aku tak nak khidmat. Aku tak nak buat baik dengan suami. Aku tak nak buat baik dengan ayah. Dengan lelaki tak nak buat baik dengan suami. Dengan mak ayah. Suami pula, isteri tak nak buat baik dengan suami. Dia deny satu tanggungjawab yang mana level dia sama, besar. Solat pun besar. Khidmat dengan suami, dengan mak ayah pun besar. Tiba-tiba, dia itu lari daripada tanggungjawab itu, dia nak buat yang lain. Aku tak nak. Ni tak sesuai dengan aku. Kenapa pula aku nak serve suami aku pula? Kau tahu aku siapa? Nampak? Bukan soal tak khidmat tu tau. Keluar satu lebih yang besar, dia panggil apa? Sombong. Ini yang bahaya ni. Abah wastakbar. Ini penyakit hati yang bahaya ni tuan-tuan. Abah enggan dan abah wastakbar. Dia membantah, dia melawan. Enggan ni membantah. Sombong. Ni enggan dan sombong. Satu, dua. Sombong, abah enggan, wastakbar sombong. Lari daripada tanggungjawab orang yang sombong tuan. Yang main-main. Anda lari daripada tanggungjawab, anda orang yang sombong. Anda tak nak buat tanggungjawab. Sebab tu anda tertekan, terbeban. Sepatut tanggung beban. Terima beban. Tapi lari daripada beban. Sebab saya takkanlah saya nak layan suami je. Takkanlah saya nak layan suami je. Saya pun ada tugas saya juga. Saya pun ada dream come true saya. Siap nyanyi lagi. I never have a dream come true. Nyanyi tuan. Takkanlah saya lahir-lahir sebagai perempuan. Saya jadi wanita. Kemudian tempat saya di dapur. Murah sangat saya ni.
Takkanlah tempat saya di sisi suami. Why? Saya pun baik jugalah. Saya pun solat. Jangan ingat saya jahat ya. Saya pun zikir, okey? Saya pun pergi kuliah. Jangan setiap malam saya istiqomah dengan hakikat kehidupan ni. Jangan main-main. Jangan tuduh saya jahat. Tapi kenapa saya perlu... dia tanya. Dia nampak diri dia tak patut buat. Takkanlah itu. Cukuplah agama. Ni saya dah beragama. Why not? Why not? Saya ada satu direction, new direction to be a wanita, the best in the world. Why? Sedangkan Islam suruh, nampak dia nama Islam. Why? Nak pula ada anak. Takkanlah saya nak jaga anak. Tuan-tuan. Nak bagi tahu sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Lari daripada tanggungjawab. Yang utama, memang dia lakukan tanggungjawab ini. Tapi di saat kita menidakkan satu tanggungjawab yang lain, keluar satu sifat sombong, menyebabkan, apa jadi? Iman tak ada lah. Janganlah klaim kuat iman. Iman tak ada lah. Nampak? Jadi masa yang anda buat, usaha yang anda buat, sia-sia. Masa yang Allah bagi, itu untuk taat. Tapi anda ambil usaha, gunakan untuk selain Allah. Tuan-tuan, rujuk surah Al-Ahzab balik. Tengok. Al-Ahzab, ayat 72. Ini rujukan kita dalam perbincangan bab masa ini, tuan-tuan. Bab dalam hikmah ni. Cuba tengok bagaimana Allah kata, gunung, langit, bumi, tak sanggup terima amanah, tuan-tuan. Tetapi manusia boleh terima amanah. Tapi Allah kata, manusia ni suka buat zalim. Dan buat benda yang jahula, yang tak patut. Dahlah zalim dan tak patut. Pertama, dia tak letakkan diri dia sebagai hamba. Kemudian buat benda yang dia suka je. Ataupun buat suka-suka. Ini masalah hati, tuan-tuan. Sebab tu J.K. Rowling very hard to describe the meaning of the depression, tuan-tuan. Kalau dalam teori pressure, orang-orang yang depress patut dia kena belajar bab ni. Dia kena keluar formula ni. Kalau tak keluar formula ni, pressure, P for pressure, F for force, A for area. Tak ada kaitan dengan agama. Mestilah kaitan dengan agama. Sebab benda ni datang membincangkan kedudukan kita dengan Allah Ta'ala ini. Ilmu-ilmu yang Allah bagi ni. Fizik. Ni fizik, tuan. Sangat. Sangat kita kaji. Mari kita kaji betul-betul, tuan. Sekarang ni, pressure ni sepatutnya equal. Tekanan ini pressure. Tekanan sepatutnya force ni daya dan ruang. Daya ni, ruang, kalau kata tekanan tu tinggi, bila daya tu besar, ruang tu kecil. Tekanan tu tinggi apabila daya tu besar, ruang itu kecil. Ibarat paku. Ni teori dia, tuan. Bila macam ni, anda tahu kat mana tertekan kat mana? Di sinilah ruang yang paling dia tidak boleh tanggung dah beban tu. Jadi dia terbeban.
Daya dia tinggi. Mahu dia banyak. Mahu. Oh, letak mahu ni. Macam-macam kemahuan. Letak kat mana? Kat diri. Aku. Aku ni kecil besar. Kecil dia tuan-tuan aku ni. Semua benda aku nak buat. Apa jadi? Pressure tinggi tuan-tuan. High pressure. Bukan kata saja tinggi. Failure. You are fail. Jangan ingat kita explain dengan okey mari kita sabarlah banyak puan ya. Beginilah hidup ni masing-masing ada masing-masing punya cerita. Saya pun yalah tak berani nak cerita apa yang puan lalui tapi macam nilah puan. Tak. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ini pressure ni dia akan naik tinggi bila ruangnya kecil, tekanannya besar. Sebab tu bila buat bangunan tuan-tuan. Bila buat bangunan. Sebelum nak buat bangunan, dia kena ada dia panggil soil test. Ini batu bata ni tuan. Kalau tuan-tuan pernah tengok batu-batu yang dikumpulkan, ini saya panggil. Jadi teknik susun dia tu, dia susun dia tengah-tengah ni berlubang sebenarnya. Dia susun batu banyak lah sini sebenarnya batu. Dia susun sini. Dia test dulu. Bukan tunggu-tunggu buat. Ini kita dah main tunggu-tunggu buat je. Asal boleh jalan. Buat benda tak patut. Ni. Boleh tak dia tanggung beban sini? Ni. Boleh tak dia tanggung beban? Kalau dia mendap, maka tak boleh lah. Dia tak boleh main tunggu-tunggu letak. Dia kena test dulu. Kemudian, bila dah dapat bacaan dia, barulah dia buat berapa dalam dia nak kena buat. Load ni setiap ni ada bacaan. Berapa letak load. 1, 2, berapa ketul batu. Kalau ada 100 ketul yang bersama dengan berapa tan, kira lah. Kemudian dia akan kira kedalaman dia berapa. Apa yang saya nak sampai kat sini? Sepatutnya berkadaran. Dia bukan buat ikut kemahuan. Bukan kemahuan semata-mata. Dia berkadaran. Bermaksud, usaha yang kita katalah ini usaha kita. Usaha ni benda yang dalam. Usaha kita ni mesti berkadaran dengan tanggungjawab yang ada. Kita kena usahakan benda yang dipertanggungjawabkan. Itu sepatutnya. Jangan usaha benda yang tak dipertanggungjawabkan. Itu dia kadar. Usaha itu sama dengan tanggungjawab. Bermaksud tanggungjawab ni susunannya, kalau ikut pada ni, pertama sekali Allah beri tanggungjawab nafas. Nafas dia tanggungjawab, dia panggil nyawa. Usaha tu berkaitan dengan mengurus nyawa. Mengurus nyawa kita ni. Bukan usaha mengikut usaha je. Kita kena usaha gitu. Apa yang nak diusahakan? Urus nyawa tu. Apa nyawa ni? Yang paling penting nyawa ni. Allah kata apa? Selamatkan diri kamu dari api neraka. Urus nyawa ni. Ini yang pertama. Jauhkan pada api neraka. Jadi, anda nak usaha benda yang ikut tanggungjawab lah. Jadi, bila kita sebut api neraka, dia melibatkan apa? Dosa, pahala. Apa yang kata tak kaitan dengan imannya? Sebab itu, yang melalui macam contoh doktrin barat, dia tak cerita bab ni. Dia cerita terus pergi kepada situasi terus.
dan dipanggil simptom. Lepas tu, alihkan pada perasaan. Maksudnya jangan stres-stres dah, jangan lagi pressure-pressure. Tapi dia tak pergi cerita dari mana datang. Maka di sini tanggungjawab yang pertama, bila sebut dosa pahala, maka tanggungjawab yang disuruh itu adalah pahala. Dan cegah diri daripada dosa. Jangan buat dosa. Nampak macam simple. Anda tak buat benda ni, lari daripada tanggungjawab, datang pressure. Sebab tu jangan cuba-cuba kata orang yang beriman tu pressure. Sebab dia buat tanggungjawab dia. Di luar itu adalah tekanan, tanggungjawab. Tapi dia tidak terbeban sebab dia melakukan tanggungjawab dia. Selagi mana tanggungjawab dia itu berkenaan dengan pahala, selagi mana itulah Allah kata, La yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Selagi mana pahala punya cerita, tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak usaha apa yang paling berat sekali dalam bab pahala? Jangan ada yang ingat, saya berat usaha saya berat usaha apa yang berat sangat tu? Rujuk Al-Quran tengok, Allah kata apa yang berat? Al-Baqarah. Ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Rupanya tuan-tuan, usaha yang besar, yang berat itu adalah solat. Dan bukan sekadar solat. Sabri was-solat. Was-solah, iaitu solat dimulakan dengan iman, sabar. Sabar ni adalah ma'rifatullah, kenal Allah. Ini satu tugas yang berat nak kenal Allah sebab kebanyakannya bukan nak kenal Allah, nak dikenali. Betul diri nak dikenali? Cuba cek satu-satu cerita orang yang kena penyakit ini, tuan-tuan. Biasanya mereka sedang berusaha untuk dikenali. Saya akan buat satu-satu nanti. The third episode. Saya akan tunjukkan satu-satu lifestyle orang yang terkena dengan perkara ini. Dan jangan ingat kita tak boleh kena benda ni. Sebab apa? Sabar itu mengenal Allah. Nak kenal Allah sehingga binasakan diri. Mana tadi? Hilang. Okey, tak apa. Macam mana nak hadapi tekanan dengan mak tadi saya nampak ni. Tu. Sekejap, saya baca sekejap. Di zaman ini saya perlu bimbingan dan pesan daripada Ustaz. Untuk pesan untuk menghadapi tekanan dari ibu saya. Allah telah takdirkan pertemukan dengan wanita untuk dia dengan nombor 2. Ibu saya tak bersetuju dan redha. Okey. Ni jenis kesimpulan tak apa. Saya faham. Takut jadi anak deraka. Ibu tak redha. Kena faham satu benda. Jalankan tanggungjawab anda sebagai anak. Selagi mana anda menjalankan tanggungjawab anda sebagai anak, maka anda akan terlepas daripada kemurkaan Allah. Habis Ustaz, katanya mak murka itu redha Allah tetap pada redha mak. Yelah dah, kalau kita buat jahat, mak tak redha, memang cik pasal lah. Kita buat jahat, mak tak redha. Mak tak redha engkau jadi jahat. Mak ni, saya punya badan saya lah tanggung. Bermaksud, Allah dah zahirkan kemurkaan dia, yakni Allah Azza wa Jalla melalui mulut seorang ibu. Bila ibu dah bercakap, mak tak redha engkau jadi jahat, cash and carry kena. Sama juga dengan isteri. Hati-hati wahai isteri. Abang tak redha kamu jadi jahat. Bermaksud Allah tak redha kamu jadi jahat. Bermaksud Allah dah zahirkan tajalli kalamnya melalui lisan suami ataupun lisan mak. Di saat kita jahat, memang kena rapat Allah bagi, tuan-tuan. Hati-hati.
Tapi di saat anda jadi anak yang baik, mak marah macam mana nak kahwin dua, bukan buat benda maksiat. Kahwin dua bukan benda maksiat. Maksiat ni adalah tak jalankan tanggungjawab. Tu kahwin, itu dia panggil maksiat. Tak jalankan tanggungjawab, zalim. Kahwin dua ada dalam hukum, cumanya orang-orang tak faham. Tu saja. Jadi jalankan tanggungjawab. Jangan tak puas hati dengan mak. Jangan tarik muka dengan mak. Jangan tinggi suara disebab nak pertahankan isteri kononnya. Jangan buat benda-benda macam tu. Jadilah anak yang baik. Di saat mak marah, mak tak izinkan kau kahwin. Boleh kahwin Ustaz? Bak kahwin bukan mutlak pada mak. Sama juga dengan bak cerai dan bak rujuk. Mak tak izinkan kau rujuk balik. Contoh, ada kes saya ditanya, bagaimana Ustaz nak rujuk suami isteri? Mak tak bagi. Mak mertua tak bagi, mak tak bagi. Saya kata, rujuk kat tangan lelaki. Apa pula tanya mak? Ni pun hati-hati yang duk kata anak mak, anak mak. Jangan memalukan title anak mak tu. Anak mak ni bukan ikut apa mak kata. Adanya hukum kata, tanggungjawab kamu lah. Anak mak ni sepatutnya anak yang sentiasa mendoakan mak, buat baik dengan mak. Itu baru anak mak. Ini dah ikut je lah mak cakap. Ni anak mak lah ni. Anak mak lah ni. Itu tak faham bahasa. Itu bukan anak mak. Itu tak ada kepimpinan. Itu tak ada kepimpinan. Patutnya buat je baik. Di sinilah nak uji tahap kepimpinan kita tu. Buat baik dengan mak. Habis tu kan Ustaz, mak tak nak jumpa isteri yang kedua. Kamu pandai-pandai lah. Yang nak jumpanya kamu. Kamu yang wajib jumpa mak. Isteri ni, kalau kalau suami kata tak payah balik, tak payahlah. So, isteri tak wajib balik jumpa mak mertua, tak wajib. Tak wajib Ustaz? Ya. Bila wajib? Bila suami suruh. Kamu balik rumah mak. Dia tak balik, cari pasal. Tapi kalau kata, buat masa ni kamu tak payah balik lah, mak. Bukan apa, nanti mak marah kamu tak tahan pula. Tak apa bang. Saya kan isteri abang, tak apalah, biarlah mak marah macam mana pun. Saya redha bang, saya sanggup bang. Itu macam gini. Itu isteri yang bagus. Anda nak kahwin dua, nak kahwin ke, tengok. Kalau jenis bakal lain juga tak guna mak awak tu, sini ke? Tak payahlah. Itu calon menantu, bukan hantu. Calon menantu, calon hantu. Jangan main-main. Dia pula bakal lain pula. Tak payahlah bang kalau balik macam tu. Saya ni tahulah, melukut dia pergi gantang. Tahulah saya ni. Dia bantai pula, kata benda-benda macam tu. Patutnya isteri yang bagus, bang, mak awak, mak saya bang. Abang sakit, saya sakit. Mak marah, tak apa, saya terima abang. Tak ada masalah. Yang penting abang okey dengan saya. Abang okey dengan saya redha bang. Ini penting isteri. Penting. Sebab saya ada dapat ada satu WhatsApp ini yang mana dia berada dalam keadaan konflik. Dia isteri. Saya bagi tahu. Saya cakap mula-mula dia cerita tentang silaturahim. Ini soalan dia tentang silaturahim. Sambil-sambil tentang saya teringat soalan saya sebut. Apa hukum Ustaz? Saya ada masalah dengan adik-adik bergaduh, mak ayah bergaduh dan mak ayah dah okey, adik-beradik pula. Saya boleh ikut pengajian Ustaz, tergerak hati nak minta maaf. Saya cakap, mintalah maaf baguslah, tapi dia tak maafkan, itu biarlah, itu dia punya hal. Kalau kita meminta maaf dan memaafkan, bermaksud kita sedang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menzahirkan sifat yang sangat besar. Baik. Lepas tu katanya, yelah saya nak buat Ustaz. Lepas tu saya pun tanya, suami ada tak? Ada. Suami tahu masalah ni? Okey. Lepas tu saya tanya, biasanya orang yang ada masalah hubungan di luar ni, dia ada masalah hubungan suami. Saya tak, sebenarnya suami okey. Lama dia pun cakap, tak Ustaz, sebenarnya kami pernah bercerai. Dan bermula cerita. Buka X-file. Buka. Rupanya keluarga perempuan tak suka, tak boleh terima menantu lelaki ni. Jadi disuruh cerai. Jadi si isteri termakan cakap. Jadi hubungan dengan suami tak ngam. Dia tak ngam, tapi okey, sebenarnya hati-hati okey. Dia tak ngam, ikutkan kata mak. Ketepikan suami, ikut kata adik-beradik. Sehingga satu ketika, pincang rumah tangga tu tuan-tuan. Bergaduhlah. Bila gaduh sehingga bercerai. Kemudian, takdir Allah rujuk balik tapi dalam diam. Tahu balik adik-beradik marah. Mak mula dah terima. Saya kata begini, sebab itu, kalau kita dah jadi isteri,
Duk backup lah macam mana pun keluarga sendiri. Apatah lagi backup benda yang tak betul. Saya lihat, tak ke mana rumah tangga tu. Lebih baik anda backup suami terus. Biarlah mak marah macam mana ke. Ini bab belah lelaki ya. Bermaksud belah perempuan. Maknanya menantu lelaki. Isteri yang mana rapat dengan suami, walaupun dibuang keluarga sendiri, saya tengok rumah tangga dia bahagia. Jangan salah buang. Ni buang suami. Bila buang suami, pergi pada isteri, mak ayah balik, adik-beradik. Betul ke dia nak dengan kita? Jangan salah buang. Rapat dengan suami patutnya. Bina, explain balik. Dan suami pun okey. Kena pula suami dia okey. Terima keadaan tu. Patutnya jangan termakan kata-kata adik-beradik. Jangan termakan. Ini jangan ikut keadaan. Jangan termakan dengan keadaan. Ikut tanggungjawab. Tanggungjawab yang pertama, taat dengan suami. Selagi mana tak suruh buat jahat. Buruk macam mana pun suami, selagi mana dia tak suruh kita buat jahat, lagi tu kita taat. Walaupun diburuk-burukkan oleh orang luar. Diburukkan. Kata suami tak guna, kamu ni kahwin dengan apalah, kahwin jadi isteri nombor 2, jadi nombor 3. Kau ni dipergunakan suami lah, apalah. Tuan-tuan, sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, bila anda letakkan tanggungjawab anda di tempat yang betul, anda akan selamat. Itu je saya boleh cakap. Anda letakkan bebanan dia betul. Di segi tugas tadi, ni, daya tadi, force tadi, anda letak sama tempat dia, ngam-ngam, dengan area tu. Ataupun tugas itu, kena. Equal. Tugas daya ni. Tanggungjawab, daya untuk usaha tadi, memang kena dengan tugas tu. Usaha isteri untuk taat. Tu contoh. Kena. Bila kena, pressure ni equal. Ada tapi tak tinggi. Dia sama. Malah tugas pula bukan setakat ni. Nak lebih hilangkan daya tu. Contoh ni daya anda. Katalah ni daya. Ni daya. Ni daya. Area anda letak lebih luas tuan. Lebih luas ni, area ni. Kat mana ni? Tugas sebagai apa? Hamba Allah. Masya Allah. Lagi besar anda letak tempat itu, lagi ringan dayanya nak dipikul. Sebab tu, sahabat semua berjaya melakukan amanah kerana mereka memakai sifat kehambaan. Dia jadi besar tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW menjadi Abdullah. Aku hamba Allah. Dia makin besar area tu. Sebab hamba Allah ni tugas dia besar. Bukan tugas kecil. Sebab nak mengesakan Allah, nak mengagungkan Allah. Bukan mengagungkan diri, nak dikenali. Hamba Allah bukan nak dikenali. Nak memperkenalkan Allah. Hidup nak kenalkan Allah. Nak kenalkan Allah. Masya Allah. Warabbaka fakabir. Jadi daya yang digunakan, usaha yang digunakan itu, digunakan untuk menjadi hamba Allah, maka tak ada tekanan orang macam ni. Tak ada tekanan. Tak ada tertekan. Tekanan ada. Ustaz, mood swing sebab duduk kat perasaan tuan. Cik Muaz. Mood ni, ni baru mengikuti ni. Dia begini. Hati dan perasaan. Yang dok kita panjang lebar ni, cerita berhati ni. Hati ni cerita tentang amanah. Hati ni cerita tentang kembali amanah, cerita tentang tanggungjawab. Tanggungjawab ni berkisah tentang apa tadi? Berbalik pada tadi, masa. Mengurus masa. Mengurus masa, mengurus tanggungjawab. Itulah amanah. Ni hati ni. Bicara hati. Baik, bila sebut mood ni, mood kat sini. Okey, mood ni berubah kenapa? Sebab mood ni dia akan duduk pada keadaan. Tengoklah kalau sekarang keadaan COVID, PKP, mood ganggu. Kalau anda fokus kepada keadaan ni, terganggu.
Okey, keadaan pula tengok tanggungjawab. Nak tanggungjawab macam mana? Keadaan tengoklah isteri saya dah macam mana. Ada mood terganggu. Kemudian tengok pula kebendaan. Apa benda saya dapat? Maka keadaan, kebendaan ini bukan cerita tanggungjawab. Dia cerita tentang susah dan senang. Mood, ikut mood. Tengok keadaan dia sekarang tengah susah. Jadi, aduh, tak ada mood lah. Sebab apa? Susah lah. Tapi kalau dia tengok dengan hati, susah ke tapi tanggungjawab, dia akan kuat. Hati dia akan kuat. Sebab tu kata, buat dengan hati tiba-tiba lemah. Dah, hati ni dia akan kuat. Tapi dalam cerita bab hati, dia kenalah belajar tentang penyucian pula. Tu nak kata penyucian tu. Buang sifat-sifat keakuan tak boleh ada. Hati dan perasaan. Jadi perasaan ni hilang mood swing ni sebab tengok keadaan. Sekarang ni tengah keadaan apa? Tara masuk. Swing lah mood tu. Swing terus. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila duduk pada keadaan, duduk pada kebendaan. Habis. Adakah salah Liza Yusof? Ya, adakah salah menuntut ilmu juga menyebabkan depression? Saya ada kenalan dekat apabila depression beliau akan solat dan zikir hingga tidak akan tidur. Ini saya kata tadi, bukan. Dia gini. Dia bermula tadi kan dengan, apa kata tadi? Kefahaman tadi. Kefahaman tadi kan? Ini kan melibatkan keimanan. Dia menyangka. Dia kata, salah faham. Betul tu. Dia ada kaitan dengan salah pembawakan. Salah pembawakan. Bila kata faham dia, ada dua kefahaman aliran. Ni. Okay. Iman ni kefahaman. Tapi kefahaman yang tidak jelas dengan keimanan, ada aliran yang kejar amal, dalam rupa bentuk amal dipanggil spiritual, amal keagamaan. Amal keagamaan. Ada yang kerja amal juga, tapi dinamakan keduniaan. Ataupun senang ginilah. Dalam konteks, dia kejar kelebihan melalui amal. Agama, ada orang kejar kelebihan melalui kedudukan harta. Dua-dua sama. Dia pecah gitu. Ni harta, ini pahala. Tapi sebenarnya bukan cari pahala. Dia bukan cari pahala. Dia cari nama. Ni pun cari nama. Tapi dengan harta lah. Harta ni maksudnya kedudukan dia, performance dia, apa yang dia ada, macam mana susah senang dia. Okay, bila macam ni, dia apa yang dia buat, dia bukan pergi kepada keimanan. Maksud saya, apa-apa yang tidak membawa pada keimanan, dia tidak akan pergi kepada ketenangan. Walaupun anda wirid, duduk ratib, macam tadi saya kata, yang dia baca Yasin setiap pagi, baca satu hari, satu juzuk, waqiah, baca ni. Dia buat sebab, ya nama nak bagi tahu dia buat. Tu je lah, bukannya faham, bukan dia buat betul, dia buat. Dia tak faham lah senang cerita. Bukan buat dengan keyakinan, dengan kefahaman yang benarnya, sebenar-benarnya dia kena ini amanah saya, tanggungjawab saya. Memang tanggungjawab saya memang kena solat, memang kena kita bertanggungjawab. Itu perintah Allah. Allah suruh kita amanu wa amilus solihat. Amal ni terbagi kepada dua, amal yang soleh dari sudut awam, amalan soleh pada khusus. Nampak? Itu patutnya, tapi tidak selesai kat situ. Nampak? Jadi maknanya amalan perbuatan keagamaan itu masih tidak membawa kepada keimanan. Dia tidak bawa kepada keimanan. Dia masih kepada berpihak kepada nafsu. Yang ni mungkin disebab keadaan dan kebendaan lah. Sama nanti. Orientasinya adalah nafsu lah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Nampak macam agama kan? Sebab tu jangan klaim saya dah kuat agama, dah kuat iman. Betul ke? Sedangkan anda beramal tu ke mana perginya? Pergi pada keadaan balik. Saya nak dapat kelebihan pada amalan ini. Mudah-mudahan dia nakkan something.
ataupun nakkan kebendaan, macam kata tadi, salah satu keadaan ataupun dua-dua sekali akan membawa kepada lari daripada tanggungjawab sebenar. Lari pada tanggungjawab bermaksud segala usaha dan masa yang ada menjadi sia-sia. Bila sia-sia, lari pada tanggungjawab, walaupun usaha dia banyak, masa yang diberi itu banyak, tapi sia-sia, maka kesannya adalah derita. Itu jadi derita tu. Derita. Sebab dia jadi perkara yang terbeban. Jadi terbeban. Sebab dia buat benda yang tak sepatutnya kena buat. Allah suruh buat amal soleh jadi baik sebaik-baiknya. Sebagai contoh, menyusun kembali kepada diri yang utama. Iaitu kembali menjadi hambanya yang sentiasa rasa bersalah. Nampak susunan dia itu. Susunan dia itu. Kemudian mendekatkan kepada Allah dengan memahami tentang konsep kehambaan. Maka dia kena faham balik kedudukan asal dia. Jadi dia pergi kepada asas yang utama. Tekanan ni berlaku secara tak disedari, diri tak di-acknowledge sebagainya, betul ke Ustaz? Tak disedari itu sebab tak ada ilmu lah. Tak ada ilmu lah. Memanglah lalai. Lalai. Orang yang lalai. Orang yang tidak faham pada kedudukan ini tadi. Tanggungjawab tadi ni. Ni. Dia tak letak tanggungjawab dia, usaha dia. Kan tadi saya cerita tadi kat mana tadi, ulang balik ni. Dia letak kat aku ni. Ni, diri ni. Dia letak kat satu je. Semua benda usaha dia, daya dia letak kat aku. Kecil dia. Jadi terbeban lah. Jadi terbeban lah. Luar kemampuan. Over limit. Dan sekali game over. Dia tak kat diri. Semua tak kat aku. Aku boleh, aku mesti, aku nak kena, aku kena ni. Kadang-kadang yang aku kena buat tu bukannya jadi kewajipan dia buat pun. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat kembali pada perbahasan kita, yakni kehidupan bertuhan tadi. Sebab kehidupan bertuhankan Allah yang Maha Esa, maka amalan dia, Islam, yakni lisan, perbuatan, iman, hatinya, ini dibuktikan dengan menjaga tadi. Menjaga amanah. Mana tadi? Ni. Menjaga amanah. Amanah apa dulu? Amanah masa dan barulah dah faham amanah masa, faham tanggungjawab yang ada, kemudian sebenarnya barulah datang usaha. Usaha ni bila kita dah faham tanggungjawab sebenarnya, bukan main buat je. Macam ni nak faham Ustaz? Macam ni lah kelas mengaji ni. Yang kita tengah mengaji ni. Inilah kita nak fahamkan balik ni. Hati memegang amanah. Amanah yang mana melibatkan tanggungjawab, masa, mengurus diri sebagai hamba. Jadi usaha yang dilakukan semua berkisar tentang suruhan Allah. Jadi ni. Usaha ni ditanggungjawab. Suruhan dan larangan. Jadi berbicara soal pahala dan berusaha untuk menghindarkan diri daripada dosa, dan usaha yang dilakukan itu adalah nak memenuhi suruhan agama. Apa suruhan yang utama? Itu perlu disusun kembali. Maka sebab itu yang mana-mana kena, Ustaz, kena depression,
Sebab tu dia duduk balik menyandar. Kena tahu balik lifestyle dia macam mana. Sebab tu kalau saya baca tadi, Ya Rabbi lifestyle. Semua benda nak jadi. Semua benda nak kejar. Dan sekali tak terkejar. Sebab itu, kalau kita letak tentang usaha, kalau cara kita nak perbetulkan balik, maka letakkan usaha kembali pada suruhannya. Ini mesti. Letakkan balik, susun balik. Guna apa nak susun ni Ustaz? Allah bagi akal kan? Sebab tu dia bagi ubat penenang tu. Cool down balik. Apa yang perlu tak perlu. Delegation. Macam-macam lah. Kalau pergi pada consultation, you have to delegate yourself. Don't push yourself. Okay. Dia semua benda-benda macam tu lah kan. Akal lah. Tapi biasanya, sepatutnya akal ini didorong balik oleh iman. Hati. Isi hati tu balik. Hati dengan apa? Dengan tauhid. Itu cara dia. Jelas. Baik. Itu kesimpulan awal. Maka, barulah masa yang menjadi topik utama ni, bila kita letakkan isu masa, barulah masa yang dilaburkan untuk usaha itu tidak jadi sia-sia. Sebab tu Allah kata apa? Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu beriman. Betulkan balik keimanan. Ni akal ni macam-macam fikir. Bila macam-macam fikir, betulkan balik fikiran dengan apa yang sepatut kena fikir. Apa yang sepatut kena fikir ni? Fikirlah soal dosa pahala. Fikirlah soal masa depan tentang akhirat di sana. Fikirkan yang sebenar. Jangan yang palsu. Udah-udahlah kita mencari nama pada benda. Nama pada diri. Fikirkan nama yang sebenar yang patut kita bina. Apa dia? Mulia di sisi Allah. Betulkan balik keyakinan. Takut sangat kita nama tak ada benda ni kenapa? Kenapa apa yang kau takut sangat ni? Ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi yang perlu dirungkaikan. Kerisauan-kerisauan yang perlu diselesaikan. Kerisauan itu kerana adanya keraguan di dalam hati. Keraguan. Ragu ni mesti diselesaikan. Apa keraguan dia? Tanya. Ragu biasa tentang rezeki. Betulkan balik tentang rezeki. Apa ragu tentang apa ni? Tentang kasih sayang. Takut suami kahwin lagi. Itu dia faham kasih sayang. Kahwin lagi. Takut suami kahwin lagi. Suami pula nak kahwin lagi. Tu je dia faham. Takat tu dia faham kasih sayang. Pening. Bila ada 2 orang, 3 orang, pening. 2 pun dah pening. Macam mana nak sayang 2 orang? Takat tu label faham. Memanglah ragu. Masih lihat rezeki nampak duit. Masih lihat sayang nampak suami. Nampak isteri. Apa yang kamu ragu tentang ilmu? Ilmu. Yelah, kan orang nampak saya ni bodoh pula. Habis tu macam mana nampak pandai? Saya kena ada PhD ya. Ilmu nampak PhD. Jadi, saya kena struggle lah nak kena PhD. Takat tu je kamu faham. PhD tu, itu je faham tentang ilmu. Kalau macam tu henti-hentikanlah. Kita silap bulan nak PhD ni bukan sebab nak ilmu. Nak kedudukan balik. Minta maaf cakap. Bercakap itu bukan dengan ada PhD. Bercakap biar ada ilmu. Ilmu ni kena pastikan apa yang disampaikan itu ada nas, ada dalil, benar,
Kajilah. Tak perlu tunggu ada. Kalau saya bercakap bila saya ada PhD, maksud saya ini dibimbing. Kalau dalam bab leadership, Datuk Dr. Profesor Abdullah bin Muhammad Said yang remind saya benda ni. Dan juga apatah lagi dalam perbahasan tentang tasawuf lagilah. Dia kata apa? Kalau kau ni yang nak ambil PhD, master, untuk orang yakinkan kau, hentikan. Dia cakap gitu lah. Leadership, kepimpinan, bukan dengan kedudukan. Kepimpinan itu melalui teladan. Tu kata teladan tu. Jangan, nanti lagi bahaya. Kang ada PhD kang, orang smash satu kali kang, terduduk ni. Baik nama ada, kan, kena macam tu, baik nama ada ni. Lagi sakit kan, lagi bernanah tinggal. Lah, ada PhD punya. Jangan ingat ada. Sebab orang ada PhD ni, ingat masyarakat, tuan-tuan. Sebab tu, dalam pendidikan, ilmu yang kita belajar, sebenarnya dia lebih pada majoring dan minoring. Dia akan lebih pada pengkhususan. Sebab tu expert bermaksud, kalau kita mengejar sesuatu ilmu tu, sebenarnya kalau kita pergi pada title, sebenarnya pergi penjurusan yang lebih narrow, lebih kecil sebenarnya. Bukannya anda menguasai ilmu yang lebih besar. Anda mungkin besar kefahaman, tapi pada satu aspek yang kecil. Itu je. Sebab tu jangan hadkan kat situ. Ada, tapi orang akan anggap anda tahu semua. Sebab tu ilmu ni jangan letak pada title saja. Sebab tu kita kena ilmu tak boleh berhenti. Kena berterusan. Belajar. Further study tu maksudnya. Kalau kita ni duduk dengan sifat kehambaan, ilmu sifat Allah. Lagi mana kita bertuhan dengan Allah yang maha berilmu, kita takkan tinggalkan ilmu. Habis kita. Ngaji je kerja. Ngaji. Malah beruntung ni. Semua ni yang ada dalam ni yang betul-betul iktikad benar nak jadi penuntut. Sebab tu saya kata jadikan dia sebagai penuntut ilmu. Besar fadilat menjadi penuntut ilmu ni rupanya Allah jamin rezeki. Allah jamin rezeki. Sebab tu kena jadi penuntut ilmu. Bukan sebab anda dah ada ilmu. Tak. Sebab kita nak jadi hamba Allah. Maka kita kena duduk dalam suasana ilmu. Ilmu ni bukannya duduk pada perjalanan ending kepada satu sijil. Itu mungkin nak pakai untuk kerja. Tapi kalau anda nak dapat kerja pun, kerana nak naik pangkat, nak dapat PhD, master, jangan. Nanti orang nilai perbuatan kan. Orang kata, nampak macam master tapi kerja macam budak diploma. Allah kena lagi tuan. Kita ingatkan, tu yang bahaya tu, bahaya. Kalau kita nak letakkan, I'm a graduate from this, I have a master and I have a, you don't have anything. You prove to me first. Me. Kalau kena yang majikan jenis macam tu, nak cakap apa? Sebab tu, jangan. Mungkinlah nak dapat pergilah. Tapi jangan letakkan itu sebagai aim. Lower down lah. Belajar ilmu. Sebab tuntutan agama. Belajarlah. Apatah lagi ilmu agama. Letakkan. Itu yang utama. Ni belajar tiap malam. Ulang. Dengar. Sambung. Sebab apa? Sebab memang sifat kita jahil. Sifat Allah maha berilmu. Jelas? Nampak? Ini keraguan-keraguan ni tuan-tuan. Kita kena perbetulkan balik. Ya? Baik. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Baik. Jadi, itulah dia sikit banyak kesimpulan kita pada malam yang penuh barakah ni. Saya nak respon beberapa soalan sikit sebelum kita habiskan kuliah kita pada malam ni. Today all was speaking London. London also in the earth of Allah Ta'ala. Baik. Ada beberapa soalan yang dilontarkan. Pertama, ni saya jawab, saya baca dulu ya, sikit.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ke hukum berkahwin menjadi isteri kedua itu perampas? Tengok. Soalan international tuan-tuan. Nak buat macam mana? Saya bacalah. Betul ke hukum berkahwin menjadi isteri kedua itu perampas? Itu bukan hukum. Itu menghukum. Faham? Yang menghukum pula itu dari keturunan Jijah, Jemah, Pe'ah. Ni geng-geng Pe'ah ni. Geng-geng Pe'ah yang mana kau kahwin, dia yang panas. Tu dia. Kau kahwin, dia yang panas. Jadi perampas. Perampas ni apabila kedudukan isteri yang pertama itu dinafikan. Sehingga anda yang menjadi isteri yang pertama, barulah jadi perampas. Tapi kalau isteri itu masih ada, maka itu bukan perampas. Okey? Itu adalah takdir Allah Ta'ala. Betul ke dalam hukum, ada sambungan lagi soalan. Betul ke dalam hukum Islam, isteri pertama diberi kelebihan? Setahu saya bukan ke Islam ajak adil. Ini pun kena tambah ilmu lagi. Adil bukan sama rata. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kelebihan bukan kelebihan. Tetapi itu dilebihkan. Sebab apa? Akak long kawasan. Ini sendiri punya pahaman. Ini pahaman tak betul. Semua orang ada kelebihan. Semua orang ada hak yang perlu ditunaikan. Jangan memandai-mandai. Okey. 3. Tanya kak, kalau suami saya tidak berlaku adil, adakah dia berdosa Ustaz? Jangan sibuk dengan dosa orang. Habis itu. Dosa dia, dia tanggung. Soalnya kita jadi isteri yang baik. Jangan kita pula lebih-lebih nak hukum adil tak adil. Adil ni adalah melaksanakan tanggungjawab. Kalau suami yang tak menjalankan tanggungjawab, dia yang kena jawab. Isteri jalankan tanggungjawab. Anda sebagai isteri jangan sibuk dengan keadaan yang berlaku sehingga anda gagal menjalankan tanggungjawab sebagai isteri. Itulah dia. Dan saya tidak redha bila suami saya tidak berlaku adil dari segi masa, kewangan, tapi saya bersabar. Ini bukan redha. Ini bertahan. Itu pun tak bertahan. Bertahan itu orang yang bertuhan. Orang yang redha, dia tidak lagi ada persoalan ungkitan. Dia bukan redha. Ini dia menunggu masa untuk revenge. Jadi, hanya memohon doa kepada Allah yang dapat membalas dosanya. Ini saya baca. Ini maknanya tak boleh hati itu mendoakan keburukan untuk suami. Balas dosa dia. Tak boleh. Maksud kita nampak. Cara tanya soalan, kemudian respon, menunjukkan kadang-kadang bila kita tengok, ya Allah patutlah aku didudukkan dalam keadaan begini. Sebab kita pun tak faham dengan sepenuhnya. Kita ada lagi tak puas hati itu, dosa, balas dosa, tanggunglah. Kita suka macam tu, abang, tanggunglah. Kita pertama, tugas kita bukan menghukum orang. Kedua, dosa masing-masing tanggung. Ketiga, kita kena buat yang terbaik. Itu je. Habis Ustaz, dia buat salah. Okey, misal kata salah tu berlarutan dan berterusan. Langkah pertama, pergi ke Jabatan Agama. Habis itu. Jabatan Agama terus, pergi. Kalau Ustaz takkan nak pergi, nanti, nampak? Gunakan platform yang ada sebaik-baiknya. Jangan cari lawyer pula. Kan jumpa lawyer buruk, payah pula. Pergi ke Jabatan Agama, minta appointment, kalau jumpa kaunselor dia, ataupun ustaz-ustaz, pegawai-pegawai yang ada, ataupun terus ambil appointment, bincangkan. Kalau kata nak mufarakah, berpisah, bercerai, ambillah jalannya. Baik. Habis. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pertolongan. Ya. Huraian daripada soalan saya, Ustaz boleh tak tolong bagi jawapan dalam kelas? Okey. Sebagai manusia biasa ada kisah silam yang menyakitkan, tetapi Allah bantu dengan banyaknya nikmat selepas kesakitan itu. Okey. Namun kenapa dalam diri ini masih ada rasa sedih dan rasa hina, rasa bersalah? Bagus, dia panggil sedau diri. Kalau tak ada rasa macam tu, dia panggil apa? Dia panggil senang. Banyak cantik, dia panggil. Tu dia. Baguslah. Pertama itu satu nikmat. Nikmat ni begini. Allah tidak tengok kita siapa yang dulu. Buktinya Allah jadikan kita siapa yang sekarang. Buktinya kita jadi sekarang ni. Jaga solat, jaga taat, jaga aurat,
Kan? Jaga selawat. Tapi dalam keadaan tu sedih, ya Allah, terkenang dosa yang dulu. Bagus, dia panggil sedar diri. Bila sedar diri, jangan pula relax je. Tingkatkan lagi performance yang ada. Tingkatkan lagi. Nak cover balik. Tu je. Rasa tu ada. Rasa bersalah, okey. Tapi jangan menyalah. Benda yang tak boleh buat dalam hidupan ni, jangan menyalahkan orang, menyalahkan diri. Akulah ni salah ni. Jangan. Islam tak suruh itu. Ini yang berlaku pada yang mana ajaran panggil Syiah, tuan-tuan. Dia menyalahkan diri dia, melukakan diri, menghukum diri kerana buat dosa, lalu diambil kesakitan itu. Itu menyalah. Bersalah, okey. Bersalah sehingga tak nak lagi buat salah. Cukuplah dengan rasa bersalah yang ada. Dan ada satu ketika Allah bagi rasa bersalah ni yang amat dahsyat, tuan-tuan. Sebenarnya nak cleansing balik dosa-dosa yang ada. Baik, itu dia. Teruskan. Boleh bagi tip cara nak lupakan kesakitan. Kesakitan itu contoh. Amalan yang kita lakukan, amal soleh, itulah dipanggil bius, tapi sementara. Lupakan tu bermaksud gantikan dengan kebaikan. Ada dalam Quran Allah kata, gantikan keburukan dengan kebaikan. Kalau dulu jenis jekah suami, jangan jekah dah. Gantikan dengan kelembutan. Dulu solat lambat-lambat, sekarang solat awal waktu. Dulu selawat jadi berat-berat, ringan-ringankan selawat. Ganti. Tapi Ustaz, berat. Memanglah hasilan dosa banyak. Jadi beratlah sikit nak memuntem tu kan. Tapi bila lama-lama buat, Allah akan hilangkan kesakitan itu. Nak pula buat dengan keimanan. Bukan saja hilang, lalu digantikan dengan nikmat. Kadang-kadang hilang je sakit, tapi tak nikmat. Belum lagi lah. Dia macam menutup saja. Tetapi tidak mendapat kenikmatan. Dia nak biar hilang sakit dan sihat terus. Sakit dah hilang, luka ada lagi. Belum sembuh lah. Sakit dah hilang dah, tapi luka ada lagi. Maknanya belum sembuh. Nak sembuh pula, mantapkan keimanan. Belajar tentang kefahaman yang benar. Baik. Belajar dengan kefahaman yang benar. Okey. Baik. Dalam ada beberapa soalan. Satu soalan ni, saya pernah dalam live tempoh hari, kan kita kata dalam gelap, jangan takut. Kita lebih takut jin tengok kita, hantu tengok kita. Hantu bahasa kita kan. Kita tak takut Allah tengok kita. Lalu katanya, kalau kita cakap macam tu, Allah nampak kita. Buat apa takut? Ada orang cakap, ibarat macam mempelekeh, jangan cakap besar. Kan? Dia begini, cakap besar ni bila besarkan diri. Sombong, takabur. Besarkan diri, remehkan orang. Alah, ini pun kau nak takut. Apalah. Tu remehkan orang. Aku ni, dah biasa dah gelap-gelap ni. Tambah aku pun gelap. Dia cakap gitu. Aku pun gelap. Gelap, lebih kurang. Adik-beradik. Aku tak takut dengan gelap. Dia cakap pasal diri. Tapi di saat kita cakap, apa nak takut dengan gelap? Allah ada. Aku lebih takut Allah tengok aku daripada hantu tengok aku. Aku tak nampak hantu. Tapi Allah nampak hantu. Cukup aku takut dengan Allah. Allah akan jaga. Apa saja yang aku tak tampak. Sebenarnya kita sedang bersemangat menyatakan iman. Orang kata orang tak biasa dengar kata-kata kebenaran memang nampak macam sombong. Sebenarnya kesombongan itu meremehkan orang dan menolak kebenaran walaupun dikata dengan lembut. Saya buat malam-malam ni sebenarnya tak heran dah. Memang saya dah macam ni. Takut ke? Macam lembut dia jawab. Lembut dia jawab. Tapi sombong. Sama lah. Dia bukan nada. Bukan bergantung pada nada. Tapi bergantung kepada dua perkara tadi. Meremehkan orang dan menolak kebenaran. Itulah sombong. Kalau kita membesarkan Allah Ta'ala dengan nada yang semangat, maka itu bukan sombong. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Habis. Baik. Cukup untuk malam ni. Sesi soalan dan saya akan respon ada beberapa soalan lain-lain. Nanti kita kasih pun akan datang. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang menonton malam ni. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah. Tajuk tentang depression tadi saya dah ada cover dalam half. Nanti besok saya nak sambung untuk baca pattern. Saya nak tunjukkan pula pattern. Saya akan screenshot dan tengok tuan-tuan. Anda tengok pattern-pattern itu sama je. Jadi kita akan nampak kat mana
sebenarnya isu depression ini dengan lebih jelas. Tadi saya terangkan dari sudut keilmuannya, ilmiahnya, supaya kita jelas nampak. Dan besok, insya-Allah, izin Allah, kita tengok pula secara live kata-kata yang betul-betul respon dan reflect kepada betul lah. Memang sendirilah yang mencari penyakit itu. Sebab tu kata guru saya, cari susah, jangan cari penyakit. Cari susah tak apa, jangan cari penyakit. Cari penyakit apa? Buat benda yang tak disuruh oleh agama. Cari penyakit tu. Baik, terima kasih banyak kepada semua. Mohon ampun, maaf di atas segala kekurangan, kata-kata tu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam insya-Allah. Khair. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguh dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.